Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Teman-teman Facebook dan alam maya yang dirahmati Allah, pada malam ini insyaallah saya akan sambung tafsiran suratul Fatihah. Kita telah menghuraikan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan juga tentang bismillah. Malam ini kita sambung kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antara nama-nama Allah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran iaitulah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hampir setiap surah dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam 114 surah, semua surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Bara'ah ataupun surah Taubah tidak dimulai dengan Bismillah. Bahkan kata ulama, makruh kita baca Bismillah bila kita membaca surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Ar-Rahman diterjemahkan dengan Allah yang Maha Pemurah. Dalam kitab-kitab lama, perkataan Ar-Rahman ini disebut murah lagi boros, di mana Allah Subhanahu wa taala bersifat murah kepada semua makhluk, sama ada manusia itu beriman ataupun kafir, orang yang taat ataupun orang yang durhaka. Semuanya Allah memberi nikmat kepada mereka. Oleh sebab itu perkataan rahmah pecahan daripada Rahman. Bahkan perkataan rahmah itu lebih besar, lebih meliputi daripada Rahman. Berdasarkan ayat, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lillazina yattaqun. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lillazina yattaqun, maka aku telah tuliskan ataupun aku telah tetapkan rahmat itu bagi hamba-hamba yang bertakwa. Sifat Ar-Rahman ini, kata ulama, lebih luas daripada Ar-Rahim. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Tuhan yang bersifat Rahman itu beristiwa di atas arasy. Kata ulama, maksudnya Rahman itu meliputi arasy. Kita sudah sebut dahulu tentang al-alamin, alam syahadah yang dapat kita lihat, di mana bumi yang kita tinggal ini lebih besar sedikit daripada planet bulan dan lebih kecil daripada matahari. Mengikut ahli falak yang terbaru, mereka mendapati satu bintang yang paling jauh dengan bumi sehingga 700 tahun perjalanan cahaya.
Dan mereka menyatakan bahawa ulama falakiyah menyatakan bumi kita ini kalau hendak dibandingkan dengan bintang-bintang yang beratus triliun juta yang ada di langit, termasuklah beberapa juta galaksi, seumpama sebiji pasir di tepi pantai yang begitu banyak. Bumi ini dibandingkan seumpama sebiji pasir kalau nak dibandingkan dengan bintang-bintang Allah yang sangat banyak. Bayangkanlah bumi yang mempunyai 5 benua. Dalam satu benua mempunyai beberapa buah negara. Dalam sebuah negara mempunyai beberapa buah negeri. Dalam satu negeri ada beratus-ratus kampung. Dalam satu kampung ada beberapa buah rumah. Maka kita salah seorang daripada penghuni rumah tersebut. Bayangkanlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan arasy? Bagaimana kita pernah sebut langit bumi yang begitu luas, yang begitu besar, kalau diletakkan di atas kursi seumpama sebiji telur ataupun sebentuk cincin diletakkan di atas padang yang luas. Dan kursi Allah itu jika diletakkan di atas arasy, kata Nabi, mafhum hadis, seumpama diletakkan sebiji telur ataupun sebentuk cincin di atas padang yang luas. Bagaimana besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala? Tak payah kita fikir. Ya. Dalam hadis sahih menyebut malaikat yang menanggung arasy ada 8 malaikat. 8 malaikat yang menanggung arasy ini besarnya, mengikut guru saya lah, menyatakan bahawa besarnya malaikat yang menanggung arasy, 8 orang malaikat ini, kalau diambil seluruh air di lautan, dicurahkan di atas kepalanya, maka setitik pun tidak mengalir ke pipi. Begitulah besarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menanggung arasy. Jadi kita tak perlu fikir tentang besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam istiwa di atas arasy. Para sahabat tidak pernah bertanya Nabi bagaimana kaifiat Allah bersemayam, kerana mereka tahu Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Jadi mereka tidak bertanya Rasulullah. Sedangkan para sahabat apabila mereka muskil, walaupun dalam perkara kecil pun mereka bertanya Rasulullah. Contohnya Nabi pernah menyatakan kepada sahabat, kamu jima dengan isteri kamu pun dapat pahala. Sahabat kata, jima dengan isteri dapat pahala ya Rasulullah. Ya, kalau kamu tidak jima dengan isteri kamu, mungkin kamu melepaskan nafsu kamu dengan cara lain, maka kamu dapat pahala bila jima dengan isteri kamu. Kesimpulannya, dalam perkara-perkara kecil pun para sahabat bertanya Rasulullah. Tetapi tidak ada seorang sahabat pun bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa di atas arasy. Begitulah juga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para
pada setiap akhir malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Para sahabat tidak pernah bertanya bagaimana cara Allah turun. Kerana mereka tahu Allah itu laisa kamitslihi syai'. Di zaman sahabat tidak pernah ada orang tanya. Bahkan di zaman Imam Malik, zaman tabi'in, barulah ada orang yang bertanya. Tanya Imam Malik tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jawab Imam Malik, astawa maklum. Kaifiyah, sesiapa yang bertanya, berbincang tentang kaifiyah istiwa Allah di atas aras adalah bid'ah. Jadi kita tak dapat nak fikir dan tak perlu fikir tentang kebesaran aras Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begini besar, beratus bilion juta bintang, beratus triliun galaksi diletak di atas kursi Allah seperti sebiji telur di tengah padang. Dan kalau diletak kursi Allah di atas aras, seperti diletak sebiji telur di atas padang yang luas. Jadi bagaimana kita nak berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Perkara ini tak perlu kita fikir. Cuma yang penting, apabila kita menyebut Allahu Akbar, kita rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fadilah Solah, Maulana Zakaria menyebut, bila kita takbir Allahu Akbar, biarlah terasa dalam hati kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Ar-Rahman ini meliputi segala-galanya, meliputi aras dan kursi Allah. Sebab itu perkataan Ar-Rahman ini lebih besar daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim hanya dikhususkan kepada orang-orang beriman sahaja. Bagaimana Allah SWT berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah bagi orang-orang beriman itu Allah bersifat kasih sayang. Jadi apabila sebut Ar-Rahman, dalam kitab-kitab Jawi lama, ulama menafsirkan murah boros. Maknanya Allah ini bersifat pemurah. Sama ada kafir ataupun Islam, taat ataupun durhaka, semuanya diberi nikmat. Dalam satu riwayat hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, sekiranya dunia ini ada nilai di sisi Allah walaupun sebesar sayap nyamuk, nescaya orang-orang kafir tidak dapat minum walaupun seteguk air. Tetapi oleh kerana di sisi Allah, dunia ini sangat tidak berharga. Sehingga dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, hadis sahih riwayat Ahmad, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat sebelum fajar, yakni solat sunat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Begitulah nilai dunia, hanya boleh dibanding dengan sembahyang sunat 2 rakaat yang hanya mengambil masa 2 ataupun 3 minit sahaja. Guru saya merangkap abah saya, dia buat contoh Rahman dengan Rahim ini seumpama sebiji durian yang kita beli di kedai. Semasa kita bawa balik buah durian, tangkai durian berkata, akulah tuanku paling sayang sebab aku dipegangnya.
Tiba-tiba durian yang kita bawa jatuh di atas kaki, berdarah. Kita tetap juga ambil buah durian tersebut. Kata kulit yang berduri, aku tuanku lebih sayang. Tengok, jatuh atas kakinya pun dia tetap juga mengambil. Kata biji, tidak. Yang tuanku paling sayang adalah aku, sebab aku duduk di tengah-tengah sekali-sekali. Maka buah durian tadi, dia masing-masing mendakwa tangkainya, kulitnya, bijinya, isinya, mendakwa tuannya lebih sayang. Untuk mengetahui nasib mereka, nasib buah durian tersebut bila sampai di rumah. Bila buah durian dibuka, maka biji, kulit, tangkai dibuat, yang diambil hanya isi. Maka begitulah contoh kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Masing-masing mereka merasa diri mereka disayangi oleh Allah. Sedangkan apabila berlaku hari kiamat, mereka tahulah nasib mereka masing-masing. Seperti buah durian yang telah dibuka. Perkataan rahim juga nama kepada tempat bayi duduk, tempat tinggal bayi dalam kandungan ibu. Imam Al-Qurtubi menyebut, kata Imam Ibn Katsir, perkataan Rahman dan Rahim itu adalah daripada satu kalimah, tetapi dipecahkan berdasarkan hadis daripada Abdurrahman bin Auf yang telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku Tuhan yang bernama Ar-Rahman, dan aku juga Tuhan yang menjadikan rahim ataupun kaum kerabat, kekeluargaan. Barang siapa yang menghubungi rahim, menghubungi kerabat, maka aku hubungi dia. Dan siapa yang memutuskan rahim, putuskan kerabat kaum keluarga, maka aku putuskan dia. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hubungan kerabat, berlakunya kekeluargaan bermula daripada rahim. Lahirnya anak, adanya ibu bapa, adanya adik-beradik, adanya pak saudara, anak saudara. Itu semuanya disebabkan satu rahim. Maka dalam Islam disebut hubungan kekeluargaan ini bermula daripada ibu bapa, adik-beradik dan seterusnya, disebut silaturrahim, hubungan kasih sayang. Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu pernah berkata, aku bertemu dalam Al-Quran 3 kali Allah melaknat orang-orang yang memutuskan rahim. Pada satu masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini dikenali sebagai kalimullah yang boleh bercakap langsung dengan Allah. Pada satu masa sahabat-sahabatnya mengadu, hujan lama dah tak turun. Mintalah Tuhan Rasul mohon kepada Allah turunkan hujan. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa, minta kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Allah berkata kepada Musa, hai Musa, kalau kamu berdoa siapa lenguh tangan kamu sekalipun, aku tidak akan makbulkan permohonan kamu. Kerana dalam majlis kamu ada seorang yang memutuskan rahim. Lantas Nabi Musa berkata kepada sahabat-sahabatnya,
dalam majlis kita ada seorang yang putuskan rahim. Kalau kita berdoa pun Allah tidak akan makbulkan doa kita. Maka orang yang memutuskan rahim tadi tersedar. Dia pun keluar senyap-senyap. Kebetulan dia berkelahi dengan mak saudaranya. Dan dia telah pergi minta maaf kepada mak saudaranya dan terus balik semula masuk dalam majlis. Lantas Nabi Musa pun berdoa. Maka sehabis saja doa Nabi Musa, Allah terus menurunkan hujan. Begitulah murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memutuskan rahim, memutuskan hubungan kekeluargaan. Itu di antara makna ar-rahim. Jadi nampaknya malam ini pun kita tak sempat lagi nak sambung Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya sekadar kita menghuraikan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. InsyaAllah ada masa yang lain kita akan sambung tentang Alhamdulillahirabbil alamin sehingga habis surah Al-Fatihah. Kalau kita dengar huraian, tafsiran daripada surah Al-Fatihah ini sangat penting kerana kita baca setiap rakaat sembahyang. Jadi untuk malam ini sekadar itu sahajalah, dan saya mohon keampunan, kemaafan jika ada tersalah, terkasar bahasa. Yang baik daripada Allah, yang tak baik itu daripada kekurangan, kelemahan, kesilapan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi